أنا الله الحمد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو Sesungguhnya kata Allah, bagi kamu pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan, contoh yang terbaik untuk kamu ikuti. Dan juga bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah di akhirat kelak, begitu juga bagi mereka yang banyak mengingati Allah. Shadaqallahul Azim, surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Urusi masjid yang saya muliakan, Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh dan kuasa pentadbir masjid, tuan-tuan dan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita memanjatkan rasa syukurnya kita kehadrat Allah pada malam ini dapat kita berkumpul berada di dewan solat masjid ini untuk sama-sama kita berkongsi ilmu, sempena kita menyambut juga sambutan Maulid Nabi walaupun sudah berada di bulan Rabiul Akhir. Orang Johor ni dia lama, bukan sebulan, bukan 2 bulan. Berapa bulan? 6 bulan, 4 bulan. Orang Johor sambut Maulid Nabi lama. Dia tak kira bulan. Baguslah, mana hebat orang Johor ni, kan? Kira Maulid Nabi ni memang orang Johor ni terkenal lah, ya. Ada syarahan, ada marhaban, ada makan. Itulah 3 benda tu biasanya tak larilah, ya, bila kita katakan musim lah, musim Maulid Nabi.
Dan kita syukur kehadrat Allah di atas kurniaan nikmat iman dan nikmat Islam pada saat ini yang masih lagi kita berada dalam suasana ibadah. Walaupun berbagai-bagai dugaan ujian yang Allah bentangkan di hadapan kita, di dalam kehidupan kita semua ini, tapi ujian yang ada ini kita harapkan biarlah kita istiqamah sampai ke penghujungnya. Maksudnya sampai bercerai nyawa daripada badan yang kita harapkan. Kita harapkan ianya tidak tumbang, kecundang di tengah jalan. Memang ramai rakan-rakan, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, ada yang tak sampai di penghujung, tumbang mereka, kecundang mereka, tewas dengan kehendak nafsu dan juga kecintaan dunia yang begitu kuat. Kita harapkan begitulah. Sememangnya Nabi pun dah menyebut di dalam hadis, as-sabiru fihim ala dinihi kal qabidi ala jamri. Akhir zaman ni Nabi kata, siapa yang nak menghidupkan sunnah Rasulullah, siapa yang nak menghayati Islam yang sebenar-benarnya, seumpama dianya menggenggam bara api yang panas. Kalau tak tahan bara api yang panas itu, lalu dilemparkan, dibuangnya bara api yang panas tersebut. Begitu perumpamaan, kiasan, analogi yang Nabi buat. Islam di akhir zaman ni tak ramai yang nak ikut, tak ramai yang nak follow. Kerana itu Nabi kata lagi dalam hadis yang sahih, bada'al islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan dagang, aneh, ganggal, asing, dan Islam akan pergi juga dalam keadaan janggal, dagang dan juga aneh. Ramai orang pelik tengok Islam, pahal pakai tudung tutup aurat ni, orang perempuan. Ramai orang pelik asal ramai yang semayang. Contohlah kalau ramai yang semayang, ada orang jadi pelik bila masjid ramai orang. Apa hal ramai orang buat baik, jadi pelik juga bila ramai orang buat baik. Inilah akhir zaman. Segala-galanya yang datang daripada Islam dilihat sebagai pelik, ajaib, janggal, aneh, asing. Ini yang keadaan hari ini yang terpaksa kita hadapi, hadirin sekalian. Cemuhan, nista, kemudian fitnah, tuduhan, mengatakan Islam itu dan ini. Sebabnya orang yang menuduh itu juga daripada kalangan orang-orang Islam, kerana dia jahil, dia tak faham dengan Islam, dan dia pun tidak mengikut syariat Islam. Maka dia inilah yang katakan musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan, musang berbulu ayam. Sebab orang munafik ni semua kita sedia maklum. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila wahai Muhammad, mereka orang-orang munafik itu datang kepada engkau, mereka mengaku bahawa engkau adalah Rasul Allah. Sedangkan kata Allah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Sesungguhnya kata Tuhan, aku yang mengetahui engkau adalah Rasul aku, wahai Muhammad. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya aku menyaksi, wahai Muhammad, puak-puak munafik itu sebenar-benarnya adalah kadzib, yakni orang yang berdusta, orang yang pembohong, wahai Muhammad Rasulullah. Ini celaan daripada Allah. Sikap orang munafik yang ada di dalam Islam, kelompok ni bukan sikit, ramai, lebih-lebih lagi di akhir zaman. Bertopengkan Islam, nampak hebat, tetapi apa yang berlaku, mereka ini yang nak membunuh Islam daripada dalam, nak merosakkan Islam daripada dalam. Mereka ini ada ciri dan tanda-tandanya, kata Rasulullah. Antara Nabi kata, idza haddatha kadzaba. Apabila mereka bercakap, berbohong, kata Nabi. Bila bercakap mereka berdusta. Yang kedua Nabi sebut,
Wa idza tumina khana. Apabila diberi amanah lalu dia khianat. Yang ketiga, wa idza ada akhlafa. Apabila dia berjanji memungkiri janji. Ini antara 3 ciri yang Nabi sebut dalam hadis sahih. Ciri orang munafik, tanda-tanda orang munafik. Nak kira banyak, bukan 3. Tapi kalau ambil 3 perkara ni yang Nabi sebut, kita risau, kita khawatir, tuan-tuan sekalian. Yang disebut puak munafik itu cirinya ada pada kita semua. Na'udzubillah min zalik. Yang ni kita risau, kita takut. Sebab disebut orang munafik ini jiwanya, hatinya bukan dalam Islam yang sebenar. Seumpama Abdullah bin Ubay bin Salul, bila mana Rasulullah berserta dengan rombongan sahabat yang nak menuju ke medan Uhud. Pada waktu itu 1000 orang tentera Islam. Musuh sudah berada di sana menanti tentera Islam. Ada 3000. Para hadirin sekalian, Nabi pergi bukan nak bunuh orang, tetapi Nabi ke Uhud demi nak mempertahankan daulat Islam. Daulah Islam. Daulah ni maksud negara. Nak mempertahankan kedaulatan Islam, negara Islam Madinah. Sebab kewajipan umat Islam mempertahankan negara Islam apabila dicerobok. Di situnya menunggu, iaitu kematiannya. Kalau sekiranya pertempuran itu maka melibatkan kematian, terbunuhnya seseorang Islam, dia disebut sebagai syuhada. Ini dalam Islam dia ada syahid yang disebut syahid kubra. Syahid kubra adalah syahid dunia akhirat. Ada syahid dunia sahaja dan ada syahid akhirat sahaja. Dan ada syahid dunia dan akhirat. Yang utamanya yang diiktiraf oleh Allah, maksudnya syahid dunia akhirat ni untungnya bagi umat Islam. Mereka itu disebut sebagai, siapa dia? Berada di medan perang mempertahankan daulah Islamiah. Lalu kata Nabi, niatnya dalam hatinya tidak lain tidak bukan litakuna kalimatullahi al-ulya huwa fi sabilillah. Semata-mata mereka nak menegakkan kalimah Allah. Semata-mata mereka nak angkat yang disebutkan tadi, kalimah Allah. Mereka itulah yang disebut sebagai mati di medan jihad. Matinya mati fi sabilillah. Para hadirin sekalian, yang berada kekal di medan Uhud, daripada 1000 orang tinggal 700. 300 bakinya lagi dihasut oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nak tambah sedap lagi bin Bahlul. Yang tu saya tambah lah tuan-tuan. Abdullah bin Ubay hasut daripada 1000 orang, 300 termakan pucukan hasutan Abdullah bin Ubay. Balik ke Madinah. Dah bukanlah jauh daripada bandar Madinah tu ke Uhud, lebih kurang 6 km. Balik mereka tinggal 700. Nampak pengajarannya tuan-tuan. Dalam Islam ni tak semua yang betul-betul mengikhlaskan diri mereka di dalam memperjuangkan Islam dalam perkara-perkara amal ibadah. Sebab itulah Nabi sebut tadi, orang yang tak tahan dengan Islam ni, dia pun akan buang. Iman takkan lekat. Terpelanting, tercabut iman mereka. Baru sikit ujian tuan-tuan kita hadapi. Belum besar ujian yang Allah berikan seumpama kepada Nabi SAW. Baru sikit ujian. Kita dah tinggalkan Islam, perjuangan Islam. Esok pula bola. Allahu Rabbi. Ujian tuan-tuan. Saya pula malam esok forum perdana di Beranang, Semenyih, Selangor. Tak tahulah, saya kata telefon pengurusi, ada ke orang besok ni mengurusi forum ni? Pengurusi kata, forum lepas maghrib Ustaz. Ya, perlawanan besok kan awal. Ikut jam Vietnam, jangan ikut jam Malaysia. Betul juga kata pengurusi. Tak tahulah berapa orang tinggal besok. Sekarang ni pula bukan kata orang lelaki, orang perempuan berantu bola. Orang perempuan berantu bola sampai hantu pun takut tengok. Ini bukan orang perempuan sini, orang perempuan di Zimbabwe. Jauh.
Selamatlah perempuan sini. Nak cerita tuan-tuan. Cabaran tuan-tuan besok ni. Dugaan. Oh, sebiji bola. Berapa juta umat yang ada di Malaysia? 32 juta. Ambil separuh 15 juta. Pasti tuan-tuan, besok pasti berjuta-juta yang menonton bola. Orang Islam petah lagi. Sebiji bola 3,000 tiket ke Hanoi, selesai sejam. Dibuka 1 jam, selesai tiket ke Hanoi. Daripada Malaysia nak ke Hanoi, daripada rumah pergi masjid tak sampai 1 kilometer. Ada pergi? Tak tahulah. Kalau dia pergi juga ke masjid, dia pergi ke Hanoi, adalah jawapan besok di akhirat. Ya, saya ke Hanoi Tuhan, masjid pun saya pergi juga. Tapi kalau Hanoi pergi, masjid tak pergi, macam nak jawab depan Tuhan. Adilkah? Tuan-tuan, yang jawab amalan. Tonton bola 90 minit, 45 separuh masa pertama, 45 minit separuh masa kedua. 90 minit boleh menonton bola, tapi semayang subuh 2 rakaat 10 minit, macam tak bergegar. Segala-galanya bergegar. Tak mampu tuan-tuan. Zikir sekejap lepas subuh, berdengkur tidur. Tuh, berapa minit sangat berzikir. Allah, ujian jangan buat main. Tahajud 2 rakaat 5 minit, macam boleh buat, bangun tengah malam. Tapi Piala Dunia, amboi, Jerman lawan Perancis, jangan main, tak tengok. Mungkin besok demam chikungunya dia. Gitu. Ini semua ni cabaran tuan-tuan, ujian. Sebab itu dunia ni menjadi suatu tempat yang mana kita nak bercucuk tanam. Nabi kata ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat kita nak bercucuk tanam, bukan kita nak duduk kekal. Ya, tanam ni maksud usaha dulu, buat dulu. Ya, apa yang Nabi buat kita buat. Tak boleh buat semua, jangan tinggalkan semua. Buat yang mana kita mampu buat. Kita pun tahu 1400 tahun dah Rasulullah meninggalkan kita, hadirin sekalian. Tak sama kedudukan ketika itu Rasulullah berada di hadapan sahabat-sahabat ridwanullah alim ajma'in. Kekuatan bagaimana mereka, tubuh badan Nabi di hadapan mereka, jasad Rasulullah berada di hadapan mereka. Dan begitu juga mereka boleh bercakap dengan Nabi, Nabi boleh bercakap dengan mereka. Hari ini 1400 tahun Rasulullah sudah meninggalkan kita. Yang ada, kalau kita nak betul-betul hidupkan sunnah Nabi, yang betul-betul nak jalan laksanakan syariat Allah, 2 perkara yang Nabi kata, taraktu fikum amraini lan tadillu in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati Rasulullah. Aku tinggalkan, Nabi kata, 2 perkara, maka lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya, kata Rasulullah. Tak akan sesat. 2 benda Nabi kata aku tinggalkan. Yang pertama kitab Allah, kitab Al-Quran, dan yang kedua wasunnati Rasulullah, sunnah Nabi. 2 benda ni Nabi tinggal, hadirin sekalian. Kalau betul kita ambil, angkat martabatnya, sekaligus kita sudah menjaga muruah agama Islam itu sendiri. 2 perkara inilah menjadi panduan hidup manusia. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Inilah Quran, kata Allah, yang menjadi yahdi, petunjuk kepada umat manusia di atas jalan yang lurus. Quran bawa manusia ke jalan yang lurus. Hadis yang kedua, Quran yang pertama. Persoalannya, hadirin sekalian, berapa ramai yang boleh baca Quran dan juga yang mempelajari hadis-hadis Nabi? Ini persoalan. Berapa ramai anak-anak muda yang minat dengan ilmu Quran? Tak boleh kata ilmu Quran ni untuk ustaz-ustazah, tak. Kita sebagai masyarakat umum, orang-orang awam yang dah Islam ni, Quran tak boleh tinggal. Dia tak seperti majalah, dia tak seperti macam buku-buku teks
yang biasa di sekolah dan sebagainya. Tak sama. Quran ni kalam Allah yang bersifat mukjizat. Bersifat mukjizat. Datang juak-juak Musailamatul Kazzab dan juga Musailamatul Kazzab. Sekali mereka berjumpa dengan Abu Musa al-Ash'ari. Apa wahyu yang turun kepada Muhammad ada lagi tak? Kata puak Musailamah kepada Abu Musa. Abu Musa kata ada. Oh, kami pun ada. Wakil daripada Musailamah. Cuba baca. Bacalah. Inna a'tayna kal khu'khu' fasalli li rabbika azwaj inna sya'di'aka huwal ibla. Abu Musa al-Ash'ari dengar-dengar, itu ke wahyunya? Pelik bunyi. Quran turun inna a'tayna kal kautsar. Dakwaan puak Musailamah kata inna a'tayna kal khu'khu'. Macam nak keluar kahak daripada dalam khu'khu'. Lain bunyi dia. Fasalli li rabbika azwaj. Gila ke apa bunyi macam tu? Inna syani'aka huwal ibla. Gelak sakan Abu Musa al-Ash'ari. Merapu kata Abu Musa. Wahyu nak tiru macam mana Al-Quran. Nampak? Tak boleh. Musailamah ni puak pendusta. Mengaku diri dia Nabi selepas Rasulullah wafat. Ini hadirin sekalian. Quran tak akan boleh diseleweng. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Allah dah jamin dah. Kami yang menurunkan az-zikr ni Quran. Dan kamilah yang akan menjaga, memelihara sampai hari kiamat. Puak orientalis cuba mereka macam ayat Quran ada nama surah At-Tajassud. Yang kedua ada nama surah Al-Wasaya. Kan pelik bunyi dia. At-Tajassud Al-Wasaya. Yang ketiga mereka tulis lagi surah seumpama macam Al-Mu'minun Al-Mu'min, namanya surah Al-Muslimun. Kita ni kalau jenis yang 14 tahun sekali baca Quran, mau percaya tuan-tuan? Daripada 114 surah ada surah Al-Muslimun. Betul itu. Ataupun surah At-Tajassud bunyi macam tahajud. Betul itu. Ataupun surah tadi disebut surah Al-Wasaya. Betul lah bunyi macam Arab. Betul lah tu. Tuan-tuan, tu yang kita kalau tidak dekat diri kita dengan Quran, jauh daripada rahmat berkat. Percayalah tuan-tuan. Yang hari ini ramai umat kita yang jauh daripada Quran. Nak baca Quran susah, newspaper boleh. Yang hari ini dengan alat teknologi canggih, alat-alat gadget, kita boleh ambil website macam-macam, kita tengok. Yang anak cara anak, yang kita cara kita. Dia ada Facebook, Twitter, Instagram, apa benda lagi. Macam-macam ni di dalam alat gadget ni yang boleh diakses, tuan-tuan. Kalau ambil untuk yang manfaat, untuk faedah hidup, okey. Dalam ni juga banyak, tuan-tuan. Kita tak payah nak jumpa Tok Mufti wilayah dah. Kita boleh ambil melayari website Nun Fatwa Irsyad contoh. Selalu Datuk Mufti wilayah, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri update persoalan-persoalan yang timbul, hukum tahnik, apa lagi hukum lelaki menyerupai wanita, wanita menyerupai lelaki. Persoalan orang tanya bagaimana roh yang dah mati boleh kembali ke dunia ke tidak. Persoalan cukup banyak. Tapi kita tak ambil fatwa irsyad. Kita ambil benda-benda lain, update status tiap-tiap waktu. Sehari kadang sampai 5 kali update status. Nak suruh orang like. Nak suruh orang komen. Allah Rabbi. Quran tak baca, tadabbur tidak. Padahal 114 surah, bukan satu surah, hadirin sekalian. Seorang penyanyi yang terkenal di era tahun 70-an di barat. Semua kita kenal namanya Cat Stevens waktu dia sebelum Islam, Kristian. Sebelum dia convert memeluk Islam, Cat Stevens, dia nak dapat hidayah daripada Allah.
dia banyak membaca daripada terjemahan dan tafsir Al-Quran English. Dia cari apa makna yang ada pada surah Al-Baqarah, sapi betina contoh. Kemudian dia cari lagi apa makna yang ada pada surah An-Naml, surah Smud, surah An-Nahlu. Cari lagi ada surah Lebah, apa lagi? Macam-macam surah haiwan yang ada di dalam Quran. 114 surah. Dia bukan sekadar baca tuan-tuan, dia kaji tentang Islam sebelum dia memeluk Islam. Akhirnya diberi hidayah, dia memeluk Islam. Namanya sebagai Yusuf Islam. Bila dia masuk Islam, tuan-tuan, tengok apa kerja aktiviti dia. Ada dia duduk diam, ada dia duduk saja-saja di rumah. Tengok, seantero dunia, seluruh dunia dia pergi jelajah dakwah. Sebab dia tahu, aku masuk Islam ni bukan kerana dunia. Aku masuk Islam bukan kerana nak nama, tapi aku masuk Islam kerana aku tahu Islam membawa kepada kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Islam bawa suatu kebahagiaan di dunia dan juga akhirat, kesenangan dunia dan akhirat. Biar aku letih penat di dunia, tetapi aku tak letih penat di kubur dan di akhirat nanti. Nampak orang macam ni tuan-tuan, sentiasa berfikir. Sentiasa dia berfikir mengkaji. Ini Islam. Yang Nabi nak jadikan umat dia sentiasa menjadi umat yang intelektual, umat yang sentiasa ada ilmu. Bukan umat yang dalam keadaan lara, buang masa, tak ada manfaat, sehingga akhirnya mendatangkan kemudaratan pula pada orang lain. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Ini yang kita nak ambil daripada intisari Maulid Nabi. Sejak daripada kecil Muhammad dididik oleh Halimatul Sa'diyah, kaum Bani Sa'ad di kota Mekah, di pinggir Mekah. Dijaga, dipelihara, belajar tentang hukum alam, berinteraksi dengan haiwan binatang, memelihara, mengembala kambing. Kambing binatang yang kita tahu, binatang yang jenis sifat degil kambing. Kenapa Muhammad waktu kecil, kanak-kanak mengembala kambing, dididik waktu itu, supaya nanti bila besar Muhammad dah biasa dengan perangai manusia yang degil. Kata orang Kedah Utara, jenis yang ketegang. Muhammad dibiasakan dengan kehidupan yang begitu. Dan apa hikmah pula Muhammad lahirnya sudah dalam keadaan yatim. Tak lihat wajah dasar bapanya ketika mana Siti Aminah binti Wahab mengandungkan Muhammad 2 bulan dalam kandungan ibunya. Bapanya Abdullah meninggal dunia, tak pernah tengok wajah bapanya. 6 tahun pula umur Muhammad, ibunya Siti Aminah pula meninggal dunia. Alam yajidka yatiman fa'awa. Lalu Allah turun ayat surah Duha, ayat yang ke-6, tuan-tuan sekalian. Apabila Muhammad yatim, fa'awa, maka kami yang menjaga dan memelihara. Tak senang lagi. Jangan kita anggap mudah Muhammad. Walaupun dia ada pembimbing, walaupun dia ada orang yang menjaganya, tetapi nak jadi Muhammad ni seorang Nabi Rasul, daripada kecil lagi sebenar-benarnya Allah yang mengawal dan yang memelihara, menjaganya. Bagaimana kata Allah pada ayat yang ke-7 surah Duha, wa wajadaka dhallan fahada. Tak kala kami melihat Muhammad dalam keadaan kebingungan, lalu kami yang memberi hidayah petunjuk kepadanya. Yang bagi kecerdikan kepada Muhammad, siapa dia? Allah. Bila mana dipeluk, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad, ma ana biqari. Nabi kata, aku tak reti, aku buta huruf, tak boleh baca, tak boleh menulis. Berkali-kali Jibril bila peluk kuat-kuat, Iqra ya Muhammad, tak boleh, ma ana biqari, aku tak boleh, tak reti membaca dan menulis. Dan akhirnya barulah ditakdir, mana yang tadi kata tadi,
wa wajadaka dhallan fahada. Bila Muhammad dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan tak tahu apa dia, ketika itu berkhulwah, beruzlah di Gua Hira, menyembunyikan diri daripada kedudukan hiruk pikuk kota Mekah, yang masyarakat mereka dalam keadaan babrak, kata orang Indonesia, dalam keadaan karat jahiliah di tengah-tengah kota Mekah pada waktu itu. Kecil Nabi dipelihara, dibesarkan di pinggir kota Mekah, bukan di tengah kota Mekah. Dan bila mana Muhammad bakal menjadi seorang Rasul, Allah beri hidayah, maka dia berkhulwah, berada di satu buah gua, ghar dalam bahasa Arab, ghar Hira, guanya adalah Gua Hira. Di situlah Nabi berbulan-bulan menyembunyi, menyepikan diri daripada keadaan hiruk pikuk kota Mekah, jauh daripada bergaul dengan orang-orang Mekah yang jahiliah tadi. Tak dengar bunyi benda-benda maksiat, tak tengok benda-benda maksiat. Tu yang Allah jaga, Allah bawa Nabi hidayah tadi duduk di Gua Hira. Di situlah wahyu yang pertama sekaligus pengiktirafan Muhammad itu menjadi seorang, maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Surah Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu, kata Allah, bukanlah bapa seorang lelaki daripada kalangan kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارع يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا حافظ يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكيم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدع يا معين يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضاري يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا ربي يا الله يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا
يا باسط يا حافظ يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكيم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
Para jemaah yang dirahmati Allah, diminta berhenti daripada berkata-kata tatkala khatib sedang baca khutbah, kerana menurut tujuan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, barang siapa berkata-kata tatkala khatib sedang berkhutbah walaupun mengingatkan rakannya dengan perkataan diam sahaja sekalipun, nescaya leput fardu jemaahnya. Oleh itu marilah kita diam, dengar dengan taat, mudah-mudahan kita boleh rahmat di dunia dan akhirat insya-Allah. Alhamdulillahil qail la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. An-Nisa ayat 59 bermaksud, wahai orang yang beriman, ta'alah kamu kepada Allah dan ta'alah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yaitu orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan berusaha meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan memperkatakan tajuk sedekah jariah, pahala yang berterusan. Sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan amal ibadat bagi memperoleh pahala dan ganjaran yang berterusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, antara amalan yang dianjurkan oleh agama Islam ialah amalan bersedekah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan pada awal khutbah tadi dalam surah An-Nisa ayat 114 bermaksud, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka, kecuali bisik-bisikan orang yang menyuruh bersedekah atau mengajak kepada kebaikan
atau mendamaikan di antara manusia. Dan sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keridhaan Allah, tentulah kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebenaran. Sedekah bermaksud kebenaran atau pemberian ikhlas daripada hati yang bersih. Manakala merujuk pada istilah, ulama menyebutnya sebagai pemberian semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari keridhaannya. Sedekah jariah pula bermaksud mengalir, kerana sedekah tersebut bersifat kekal dan faedahnya boleh digunakan walaupun penyumbangnya sudah meninggal dunia. Amalan bersedekah ini adalah salah satu sifat yang sangat dititik beratkan dalam Islam. Hal ini kerana amalan bersedekah akan menggalakkan umat Islam saling bantu di antara satu sama lain dan dapat menghindarkan diri seorang daripada sifat tamak, bakhil, mementingkan diri dan sebagainya. Amalan bersedekah ini juga mempunyai kelebihan yang tersendiri. Antaranya, seseorang yang melakukan amalan ini akan memperoleh pahala yang berterusan berbanding dengan amalan-amalan yang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila seseorang itu telah meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak soleh yang mendoakan untuknya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya di antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala setelah orang yang melakukannya meninggal dunia ialah ilmu yang dia ajarkan dan sebarkan, anak soleh yang dia tinggalkan, mushaf Al-Quran yang diwariskan, masjid yang dibina, rumah bagi Ibnu Sabil iaitu musafir yang terputus perjalanan yang dia bina, sungai yang dia alirkan, sedekah yang dia keluarkan dari harta ketika dia sihat dan juga masih hidup. Hadis ini adalah merupakan di antara dalil dan bukti bahawa amalan sedekah jariah ini akan menjamin pahala yang berterusan walaupun setelah seorang itu telah meninggal dunia. Selain itu, amalan bersedekah juga tidak akan mengurangkan harta. Bahkan harta yang disedekahkan itulah yang akan menjadi bekalan untuknya di akhirat kelak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana qasad sedekahum min mal." Maksudnya, sedekah itu tidak mengurangi harta. Senyuman yang dirahmati Allah, ketahuilah bahawa harta yang kita miliki, sama ada banyak atau sedikit, bukan milik kita sepenuhnya. Kerana di dalamnya ada hak orang lain. Maka gunakanlah harta tersebut ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, seperti melakukan amalan bersedekah jariah. Antara bentuk sedekah jariah yang digalakkan dan dianjurkan oleh Islam adalah memberi sedekah untuk pembinaan masjid dan surau. Hal ini demikian kerana masjid merupakan tempat perhimpunan umat Islam, khususnya untuk menunaikan ibadat solat dan menjadi tempat menyuburkan keimanan dan ketakwaan seorang. Perkara ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang membangunkan sebuah masjid kerana Allah semata-mata, walau sekecil apapun, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di syurga. Oleh itu, bagi memudahkan dan membuka peluang kepada umat Islam untuk melakukan amalan sedekah jariah ini, maka pihak Jabatan Agama Islam Negeri Johor telah mengambil pendekatan dengan mewujudkan tabung pembangunan masjid dan amal jariah Johor sebagai wadah amal jariah yang boleh dilakukan oleh umat Islam khususnya di negeri Johor. Tujuan tabung ini diwujudkan adalah untuk membantu, membiayai dan menampung perbelanjaan pembinaan masjid dan surau di negeri Johor. Dana ini akan dikumpulkan dan diagihkan kepada masjid-masjid dan surau-surau yang memerlukan bagi tujuan penyelenggaraan, membaik pulih dan sebagainya. Sedekah jariah ini boleh dilakukan dengan menyumbang secara terus kepada tabung pembangunan masjid dan amal jariah Johor, atau melalui potongan gaji, atau menyumbang melalui secara dalam talian. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyeru jemaah sekalian, marilah bersama-sama kita menyemarakkan amalan sedekah jariah agar rezeki yang kita perolehi sentiasa diberkati Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahala serta rahmat yang berterusan di dunia hinggalah ke akhirat. Perlu diingat juga, dalam kita bersedekah hendaklah disertakan dengan niat yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita mengharap kepada pujian atau sanjungan manusia. Sesungguhnya harta itu tidak lain hanyalah sebagai perhiasan dan ujian Allah Subhanahu wa taala untuk menilai sejauh mana kita dapat menggunakannya ke jalan yang diridainya. Janganlah kita berasa ragu tentang keberkatan bersedekah, dan janganlah kita asyik mengumpul harta sehingga lupa tanggungjawab kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 18, Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullah qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang lelaki yang bersedekah dan orang-orang perempuan yang bersedekah serta mereka memberikan pinjaman kepada Allah sebagaimana pinjaman yang baik iaitu ikhlas akan digandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya dan mereka pula akan beroleh pahala yang mulia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Amin. Amin ya muwaffiqat ta'in. وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم نستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri dari siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya pada para saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunya baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, istri-istri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, pada sekalian keluarga sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hinggalah hari kiamat. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apa kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua balak dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdul Qahir Saleh Syariatik, Sultan Ibrahim bin Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan takluk Johor Darut Ta'zim, kepada Raja Zaria Supiah binti Almarhum Sultan Edisah Pemaisir Johor, Tunku Ismail ibn Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor, dan Cik Puan Khalidah binti Bustamam, putri-putri dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma aizal Islam wal muslimin wa hadulil kafarata wa mubtadi'is sayyiati wal musyrikin wa kullu man huwa aduwwul din. Allahumma farrij humumal muslimin wa qtidainal madinin wa asin khalasal masjunin waj'al hadzal balada aminna mutma'innar rahiyya wa sa'ir biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aktub bisalamata wal afiyata lana wa li abidikal hujjazi wal ghuzati wal musafirin fi barrika wa bahrika wa jawika min ummati Muhammadin ajma'in. Allahumma adkhilna wa dhurriyyatina wa usulana wa furu'ana al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا للصلاة رحمكم الله luruskan sabdan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أستغفر الله العظيم أصلي فرض الجمعة ركعتين إماما لله تعالى الله أكبر سبحان الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفترك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم احفظنا والمسلمين وقنا وإياهم شر المخاوف أجمعين واحفظنا من الفتن والوباء وشرور الغوغاء وصولة الظالمين واجعلنا من شر ما قضيته سالمين اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والوباء وجميع أنواع البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى عباد الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كما إنك أعوذ بك من عذاب جهنم فتنة المحيا ومن فتنة المسجد ثبت سبحانك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صلاة جامعة رحمكم الله صلي سنة الحاجة ركعتين إماما لله تعالى الله أكبر صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الملك المعبود الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود. والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السمدانية أبلغ الحرص لشريعتك Sultan Ibrahim bin Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang pertuan bagi negeri dan jajahan ta'awun dan ta'zim. Allahumma ya dzal judi wa rahmah, kami mohon kurniaan dan keridhaan, taufik dan hidayah kepada Raja Zari Sufiyah binti Almarhum Sultan Idrisa,
Muhammad Suri Johor, Tunku Ismail, Sultan Ibrahim, Tunku Mahmud Johor, dan Cik Puan Khalil binti Mustamah, putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma ya dzal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat dan negeri ini. Semoga berada dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan damai, hidup tentram dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi ujian dan cabaran. Kepadamu jualah ya Allah doa kami mohon diperkenan dan diterima. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. La ilaha illallah aman min at-ta'ni Muhammadur Rasulullah fi ta'ni ta'un hayyun samadun baqa wa lahu tanaffu subhanal mulkil khallaq. Ya Allah, lindungilah kami, keluarga kami, kampung dan taman kami, negeri dan negara kami dari jangkitan coronavirus. Ya Allah, lindungilah kami, keluarga kami, kampung dan taman kami, negeri dan negara kami dari jangkitan coronavirus. Ya Allah, lindungilah kami, keluarga kami, kampung dan taman kami, negeri dan negara kami dari jangkitan coronavirus. Allahumma aslim annal muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-bala wal waba wal amrad wal asqam, al-had wal udwan al-ghaflat wal nisyan. Wa azil anna ma'an syuka wal dhununa wal awham bimannika wa karamika ya dzal jalal wal ikram. Bismillahilladzi la yadurru اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا جبار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا حبيب الله يا رسول الله